Okey, bank reconciliations ataupun apa? Penyata penyesuaian bank. Okey. Bank reconciliation ataupun penyata penyesuaian bank. Kalau awak tengok muka surat 121 ya. 121. So, jadi saya akan tunjukkan macam mana apa yang dimasukkan dengan bank reconciliation dan juga bank statement. Okey. Bank reconciliation. Jadi bank kita ada bank statement. Bank statement ni kalau awak tengok muka surat dalam buku awak tu, muka surat 123 ya. Ini contoh bank statement yang awak akan ni lah. Ni. Ni bank statement. Ni bank. Ni kalau MD Prima ni, MD Prima ni ialah company ya. Ini contoh boleh tak awak cakap buku awak tu? Kadang-kadang saya contoh nama awak kan, hotel awak tu merujuk ada Mat Prima kan. So MD Prima tu awak anggap company awak boleh tak awak tulis situ nama awak kat situ? Nama awak. Okay. Contohnya siapa tadi? Aiman Aziz Abdul Rahman Aziz Okay. Boleh. Nama awak boleh tak di situ? Ni nama company awak lah. Nanti awak tak faham, susah. Ni. Nama company awak lah. Nur Aiman Aziz ke. Tapi saya akan guna perkataan Mat Prima ataupun company awak. Biasa gitu kan saya, awak kan saya ajar. Company awak kan. Mat Prima, MD Prima ni. Okay. Ini company MD Prima ni. Ialah company awak ni contohnya. Ni bank. Awak ada company tau. Ini Mat Prima ni contohnya. Tulis nama ni, tulis nama sendiri lah kat sini. Menggantikan Mat Prima ni. Okay. So, company awak namanya Mat Prima. Okay. Dan pihak bank akan menghantar penyata bank. Ini nama kan apa? Penyata bank, penyata akaun semasa ataupun penyata bank ataupun yang dinamakan apa? Akaun bank statement ya, bank statement. Bank statement. So, awak tulis apa yang saya tulis, awak tulis juga kat buku tu. Okay. So, nanti untuk ada rasanya ada dua bab yang tak ada kat sini. Saya akan kasih PDF lah ya. Saya kasih apa?
PDF. Okey. PDF maksudnya awak kena print sendiri lah. Saya tak kasi tu sebab kos untuk post tu dia awak kena bayar pula. So yang ni bayar RM25 saya. Dalam RM6 ya. Dia awak kena bayar. Okay. Kalau siapa yang nak saya postkan pun boleh. Saya akan beri harga, kasih duit dan saya bagi. Okay, yang ini ialah so yang untuk bab-bab yang kita ada bab yang awak boleh belajar bab 1 hingga bab yang telah belajar. Saya bab 3 je. Bab 4 ni saya belum belajar. Kalau dalam buku ni bab 4 belum. 1 sampai bab 3 je. Bab tu pun dah panjang. Okay, awak cuba. Soalan-soalan yang saya bagi tu awak cuba balik lah kalau awak nak pandai lah. Okay. Okey, yang ini baki duit awak pada awal bulan RM504,000. Tu yang kata awak kan. Abang Haji ni company awak contohnya. Baki dia awak RM504,000 dan ini wang keluar. Maksudnya bila keluar, wang keluar awak dari sini. Di kalau kadang-kadang dia tulis sini, di kadang-kadang dia tulis sini wang masuk kredit sini debit tulis juga. Dia anggap kita ni sebagai bank akan menganggap kita sebagai kreditor. Bank menganggap kita sebagai apa? Kreditor ataupun kredit lah. Dia berhutang dengan kita. Dia berhutang. Kalau awak masukkan duit, dia berhutang awak semakin bertambah lah. Kredit semula ni kredit. Kalau awak keluarkan, dia akan mengurangkan hutang dia dengan kita. So dia anggap awak sebagai kreditor lah. Okay. Dan bila awak keluarkan duit, maksudnya hutang dia dengan kita, hutang awak dengan bank akan berkurang. Wang keluar akan berkurang. So kita ni RM500,000 ni, dia hutang kita sebenarnya RM500,000. Dalam diam tak diam dia hutang kita RM500,000. Awak memberi hutang kat dia, awak anggap dia sebagai debtor yang berhutang dengan awak. Bank berhutang dengan awak. Sebab itu dia ada clause debit credit. So kredit dia hutang kita, dia anggap kita sebagai kreditor, maksudnya hutang kita dengan dia, hutang kita dengan Allahuakbar. Dia anggap kita sebagai kreditor, maksudnya hutang kreditor dengan bank semakin bertambah. Okay? Kalau wang masuk. Itulah. RM4,000 ni semualah. Bila mana ini wang keluar duit semakin berkurang. Bila awak masukkan duit bertambah. Ni macam buku bank awak, bank statement awak ya. Dia akan beri akaun ni setiap hujung bulan, 1 bulan sekali. Ataupun setiap hujung bulan. Boleh tak? Bagus. Yang ini ialah cek. Ini contoh cek. Contohnya company awak ialah ni tadilah MD Prima tu. Bagus awak respon. Terima kasih. Buat saya agak kecewa juga. Pelajar tak respon. Dia tak jawab tu. Saya terpaksa menunggu awak jawab.
Saya terpaksa menunggu awak jawab. Jadi, tak apalah. Nanti tapi ada kebaikan lah. Saya dah mula baca Quran banyak kali lah. Lalu sebab awak tak nak jawab saya. Okay, saya uh, berkomunikasi dengan Allah lah melalui bacaan Al-Quran. So, kalau awak nak untuk paling muslim, kalau nak tajamkan fikiran awak pilih sama ada maghrib ataupun subuh setiap hari baca Quran. Ya? Yeah? Tu saya boleh nasihat lah. Kata setengah orang tak boleh terima nasihat. So, yang ini check Ini contoh check. Okey, nanti saya akan beri nama contoh check bank check. Dan saya beri contoh bank check. Blank. Senang beginilah ya. Provincial Penyadap. Bagus. Contoh ya. Dari contoh-contoh menarik. Ini contoh check kan. Ini contoh check. Okey. Ada depend awak check kosong lah. Awak nak bayar pada siapa? Contoh ni awak Awak nak bayar kepada saya contohnya. Contohnya Kod bin Amin, nama saya lah. So dari sini RM 100 titik 00 kita hari 11 bulan 11 2021. Okey. 100 ni awak nak tulis sebagai orang kata ringgit. Awak tulis 100 only. Okey. So ni nombor yang ni. Lepas tu awak sign. Iman contohnya. Ini nama awak sign lah. Okey, kawan awak. Ni nama awak. Yang ini ialah account payee ni. Maksudnya apa account payee ni? Saya awak dah bayar kawan saya kan. Saya akan terima lah cek awak tu RM100.
Saya hanya boleh masukkan duit dalam bank. Akaun pay ni nama dia akaun apa? Payi ni. Ni. Cek berpalang ni. So, saya ni hanya boleh masuk akaun bank. Saya tak boleh dapat duit cash. Di kaunter dapat duit tak boleh. Masuk dalam bank terlebih dahulu. Akaun saya lah. Mana-mana lah. Kan memanglah kalau saya pergi bank Islam. Kalau saya ada akaun bank Islam pun boleh. Sebab nama saya ni memang kekal. Tak adalah Hud bin Muhammad Amin ke tak. Nama saya ni memang ni. Dan dia akan masuk dalam akaun akaun saya lah. Saya akan masuk akaun saya ni. Sebanyak apa? RM100. So ini nombor akaun lah. Ni saya tak dapat tangan 5 7 9 4 7 9. Ada 5 7 9 4 5 7 9 4 5 7 9 4 5 7 9 4 7 9. 4 campur 2 6 akaun nombor. Nombor akaun ni nombor akaun ni. Maksudnya nombor cek, sorry, nombor cek. Ni nombor cek, alright? Ni nombor cek. Alright? Ni nombor cek. So awak buat ni je. Ni. Dan ni. Alright, yang ni yang saya conteng sikit lah. Ini adalah apa? Nombor cek. Boleh tak nombor cek? So, cek yang kedua dah jadi apa? 57948 0 lepas tu 81 cek yang seterusnya awak nak bayar lah kepada kawan awak. Contohnya kepada Nusaibah, ya, dan sebagainya. So, awak akan bagi, setiap orang awak bagi RM100 contohnya lah ya. Jadi awak buat cek-cek yang berbeza mengikut nama yang berbeza. Dan saya sebagai penerima akan masukkan duit dalam bank. Dan mungkin saya akan, awak ingat mungkin awak bagi cek ni, saya terima pada mungkin 13 bulan 11. Kan? Awak kan duduk jauh-jauh. Saya terima ke awak post, saya akan terima pada 13 bulan 11. Okey. Dan bila saya masukkan duit dalam bank, dan duit itu automatik akan duit awak, kan awak ada bank kan? Yang ini awak ada akaun yang dinamakan apa? Current apa? Current account. Notice current account. Awak ada current account. Kalau awak ada buku cek dibekalkan dengan buku cek tu, maksudnya awak ada current account. Yang awak ada sekarang ialah saving account. Lain kontra. Saving account ni ialah dia tak ada buku cek. Ada tak buku cek? Tak ada kan? Kalau awak ada current account, dia akan bekalkan kepada awak ialah current account. Maksudnya awak boleh sediakan buku cek ataupun kertas cek ni untuk awak bayar kepada siapa-siapa. Okey. Okey, yang ini mungkin saya akan terima, awak bagi, saya akan terima pada 13 dan 11. Jadi duit awak dalam current account awak akan berkurang sejumlah berapa ringgit? Sebelum ni ada 1,000. So, bila saya dah keluarkan, duit awak dalam buku bank akan berkurang sebanyak RM100. Jadi, duit awak asalnya 1,000, dah bayar kepada saya 100, dah menjadi berapa? RM900. Boleh Sekarang ini awak fikir dalam kepala otak awak, di mana awak sediakan cek kepada saya. Macam dia macam duit jugalah. Ni pengganti kepada duit. Duit awak yang dalam beg duit awak tu, RM50 ke RM100. Kalau awak kasih RM100 duit tu pada saya, dia macam ni lah. RM100. Example.
Awak nak bagi duit pada saya, awak pun boleh bagi duit RM100 duit-duit tu. Okey, dah duit contohnya. RM100 eh. Ni, awak pun boleh bagi RM100 kat sini. Jadi sama je maksudnya. Tapi RM100 ni yang ni, siapa-siapa boleh ambil, betul tak? Mungkin awak boleh masuk dalam berapa surat, orang JNT tu tahu, apa pun tak mau postman tu tahu, dia ambil RM100 ni. Saya tak dapat. Tetapi buku cek, saya sahaja yang boleh tanya. Ni beza duit dengan cek. Dia sama je. Ni sign siapa? Sign bank governor kan? Tapi yang ni sign awak. Awak dah macam governor bank lah. Kan? Kalau tak ada sign ni akan diteriksa oleh pihak bank. Awak tak payah tanyalah macam mana dia boleh tahu sama tidak. Dia ada pangkalan data dia. So, cek tu dia akan, pihak counter bank tu akan tengok cek ni. Dia tengok ni mungkin, ni contohnya. Ini contohnya cek kan. Jadi dia akan cek, tengok sign ni sama ke tidak. Kan? Sebab tu kalau awak boleh, awak punya signature tu, janganlah yang senang-senang. Ada yang ada signature plus ada signature yang janganlah senang sangat. Inilah gitu. Orang boleh tiru. Awak susahlah sikit Sebab saya ni susah orang nak tiru Agak sukar Sebab dia kalau orang nak tiru pun tak akan sama lah. Dia akan check sign, dia akan check ni semua buku dan sebagainya. Kalau betul, duit. Tak boleh lah duit tu. Ni pengganti kepada ni. Jadi bila mana ni awak dah keluarkan, macam saya dah keluarkan duit awak semakin berkurang. Contohnya kalau kat buku ni, okey. Ni lah. Kalau macam yang ni, berapa ni? RM3,000 contohnya. Ni kan. Ini RM3,000. Maksudnya awak membayar kepada Ruzaini RM3,000. Yang ni lah. Ni draw ni. RM3,000. Okey. Maksudnya, dekat awak punya bank, duit awak akan berkurang RM3,000. Awak bayar kepada Ruzaini. Okey, duit awak semakin berkurang daripada RM518,000 tolak dengan RM3,000 jadi RM515,000. Yang ni dinamakan withdrawal, duit keluar. Saya Ruzaini tu yang akan pergi bank, dia akan keluarkan duit tu lah. Okey. Jadi kita akan contoh yang ni senang. Boleh tak? Awak tik yang mana sama. Senang sangat Muka surat apa ni?
Muka surat, saya tengok muka awak, muka surat uh, 124. 124. Ni. Tugas awak kena tik mana yang sama. Okey. Boleh tak tik? Maksudnya yang inilah duit keluar. Ini duit ni akaun bank. Awak ingat tak? Dalam awak punya buku ledger. Ini awak sediakan Ini buku awak. Mak terima. Okey. Ni. Ini yang awak sediakan. Awak sediakan. Buku awak lah. Senanglah saya cerita buku awak. Buku awak. Rancak-rancak ni. Buku awak. Ataupun buku oleh pihak peniaga. Peniaga yang sediakan. Ni. Peniaga yang sediakan. Macam awak buat akaun tu. Cash at bank. Ni duit masuk. Ini duit apa? Duit keluar. Maksudnya cash at bank ni duit keluar. Yang ni duit masuk. So yang pertama ni insurans. Nombor cek dia lah 21182. So awak tandakan. Ada tak yang sama tu? So awak tandakan sini 800. Awak tandakan ataupun awak highlight. Awak cancelkan ini. Maksudnya apa? Boleh tak awak gini? Terus delete lah. Maksudnya dia adalah awak rekod. Yang ni pihak bank yang sediakan. Bank yang sediakan. Boleh tak guna pensel? Jangan takut-takut. Awak terus potong saja yang apa? Yang sama. Maksudnya ini duit keluar. Kalau pihak bank disebut sebagai apa? Debit. Maksudnya hutang bank dengan kita semakin berkurang. Dia berhutang. Pihak bank berhutang dengan kita. Asalnya 3,800. Bila awak dah keluarkan, hutang dia dengan kita, hutang bank dengan kita akan berkurang sebanyak 800 dah menjadi RM3,000. Jadi yang lain cuba awak cancelkan, boleh tak sekarang ni? Awak cancelkan, awak buat garisan. Macam apa yang saya buat tu, guna pensel. Semua akaun ni guna pensel lah. Kalau boleh guna pensel. Jadi awak boleh betulkan dengan cepat. Kalau final pun boleh. Kalau saya nasihatkan awak final guna pensel, tetapi pensel yang gelap sikit lah. Yang bold tu B apa tak. Lupa lah saya. B4. Bold. So sekarang ni awak cuba buat. Boleh tak? Yang mana sama, awak cuba gariskan. Tapi yang CD, BD tu jangan. Balance CD dengan balance BD tu jangan gariskan. Hanya yang ni jangan. Saya tanda yang jangan ni. Saya highlightkan lah, senang untuk bezakan. Ni jangan awak buat apa-apa. Yang saya highlightkan jangan buat apa-apa lah. Contohnya balance BD, balance CD ni dengan balance BD. So awak kena, yang tak tahu tutup account ni, ini pun sebagai satu contoh lah. Untuk awak belajar lah. Supaya ada komponen-komponen ni. Ada yang masih tak tahu tutup account ni. Awak tengok balik nota-nota video saya yang lepas-lepas. So awak sekarang ni tak kerja awak bandingkan cash at bank dengan bank statement. Awak cuba cancelkan ataupun buat garisan supaya menunjukkan dia adalah sama. Jadi awak tak perlu buat tindakan apa-apa untuk awak buat bank reconciliation nanti. Buat sekarang ya.
Yang ni agak senang lah untuk awak ni. Tapi yang ada soalan lain tu agak susah. Memang susah juga. Sebab ada macam tak jelas sangat dia tu. So, bila mana kata dah, jangan berat mulut, jangan berat tangan untuk katakan dah siap. Okay, tolong eh. So, langkah pertama awak kena gariskan guna pensel mana yang sama maklumat cash advance dengan bank statement. So, yang kedua ialah ni. Contohnya, ni 4,900 kan? Saya gariskan sama ni. So, pada 10 hari bulan awak asaskan duit. Duit masuk. Yang ni sama. Buat. Yang ketiga buat macam mana? Buat cerita ya. Sebab lepas-lepas ni saya akan beri soalan lah. Contoh. Sebelum dah siap, awak tanda cakap lah. Dah. Boleh chat ke eh? Jadi Sabtu malam lah. Saya akan buat retest apa yang nak buat. Saya masukkan dalam kalender lah. Awak pun boleh masuk dalam kalender. Pukul 9 eh. So saya dah masukkan dalam kalender tau. Dah siap belum ni? Cepat lah. Okay. Okay. So saya akan. Okay. Yang ini 460. 460. Lepas tu 1280. 1280. Lepas tu ini tak semestinya ada ni, memang kebetulan ni sama 700. Hari ni mungkin lewat-lewat sikit. Ya. Lepas tu 1450. Ha.
Biasanya dia akan sekarang sebelah kredit sini, matching dia lah sebelah debit sini lah. Kalau ni bagusnya ada buku awak kurang masa untuk ni lah. Dan jadi kalau awak buat retest tu, awak baca lah buku tu. Konsep buku tu masih penting lagi Okey, kalau dah siap, saya akan beri soalan, bukan soalan lah, muka surat memang soalan lah. Tapi ni part dia untuk awak buat sikit lah. 134 surat 134 soalan 1. So, cuba tanda. Berkat sendirian berhad ni. Cuba tanda yang sama. Contohnya 462 ni. Jangan guna pen Kalau pen awak takut-takut. Gitulah. So, kalau tak ada matching, jangan awak buat pula semula awak buat guna pensel. Kalau dah kata dah, tulis dah. Ini mudah lah sebab dia soalannya. Tapi awak kena faham juga ni. Kalau berjaya lah
Kalau sudah katakan sudah. Okey. So sini bagus Kata satu, kata satu. Okey. Siti 21, 21. Lepas tu 44, 44. Lagi apa? 93 tak ada. Okey. 47 tak ada. Okey, yang tak ada ni awak highlight lah. Warna apa? Kuning. Balance jangan highlight balance jangan highlight. Okey. Saya pun buat juga tau. Gula berbaris Arif, Siti, Kasih. Okey. Aisyah, Sulaiman. So yang tu awak kena highlight
Jadi awak tengok yang ini awak dah, Aisyah dah bayar kat awak Yang ini masih duit masuk tau. Sebab debit ni duit masuk. Faham Yang ni duit masuk. Maksudnya Aisyah bayar hutang. So, contoh ni company awak. Aisyah berhutang dengan awak. Aisyah bayar. Dan duit masuk lah. Ni Sulaiman bayar. Okay. So, awak terima. Duit masuk, okay. Tetapi masalahnya, awak terima cek. Ni cek tau. Terima cek daripada Aisyah. So, awak terima cek daripada Aisyah. Okay. So, contohnya cek yang awak terima tu ialah, contohnya dia beri pada awak lah. Contohnya dia bayar kepada awak, nama awak Mat Prima kan. Sendirian Berhad. Dia bayar berapa tadi? Aisyah bayar sebanyak berapa? 319 RM. Ini tak apa jelas lah. RM apa? RM319. Awak dapat cek RM319. Dapat cek dan tu awak rekodkan sebagai duit masuk. Tetapi awak belum bank in kan. Yang ini awak belum bank in kan. Ni belum apa? Belum bank in. Awak faham tak belum bank in? Awak terima cek. Contohnya awak terima cek. Awak terima cek. Sekejap. Okay, saya akan buat betul cek-cek betul saya lukis. Saya print sekejap lah. Biar awak nampak show dia. Awak pun kena, kalau ada print dekat rumah pun awak boleh print Betul cek kosong tu. Dan awak menganggap saya ni macam awak lah. Atau peniaga yang merekodkan cek-cek yang awak keluarkan, awak dapat
Jadi contohnya, awak terima ni lah. Awak terima cek. So, daripada Aisyah lah. Jumlah dia 318. Okay, terima cek. Maksudnya Aisyah bayar kat awak lah. Dan awak terima duit. Tetapi duit cek ni, awak belum masuk dalam bank. Awak masih simpan dalam atas meja lah. Tak masuk dalam bank lagi. Jadi dalam akaun bank, dia tak apa, tak tahu lah. Ataupun dia tak catat lagi. Bank tidak catat lagi duit yang awak masukkan dalam bank. Yang ini maksudnya apa? Yang Aisyah ni, cek daripada Aisyah ni, cek daripada Aisyah yang awak terima, awak belum bank in dalam akaun bank. Ya. Yang ini belum apa? Belum bank in. Sulaiman pun awak belum bank in. Okey eh? Boleh? Yang Aisyah dan Sulaiman belum bank in ataupun pihak bank belum rekod lagi. Mungkin awak masuk, awak post. Satu hal, awak post cek ni, awak post ke bank ataupun awak bank in dalam mesin, tetapi pihak bank belum apa? Belum rekod lagi ya. Belum rekod lagi. Okey. Contohnya awak Yusra, aku nak tanya Yusra. Bagus. Belum bank in. Belum bank in ataupun pihak bank belum rekod lagi. Faham tak? Maksudnya contoh, pada 31 hari bulan awak masuk duit dalam mesin kan? Cek tu masuk dalam mesin. Tapi pihak bank belum rekod lagi lah. Kat ujung, dia belum masukkan dalam akaun lagi lah. Pihak bank. Mungkin dah lambat sangat ke kan? Maksudnya belum bank in lah. Senang. Belum bank in ataupun pihak bank belum rekod lagi sebagai duit masuk. Okey, bagus. Yang 28 hari bulan tu, kasih ni, yang inilah apa? Yang ni awak bayar. Awak mak terima tu bayar kepada siapa? Ni bank awak Maybank ni. Ni Maybank. Awak apa? Awak tulis kepada kasih contohnya. So, maksudnya awak beri duit kepada kasih lah. Bayar hutang kepada kasih. Moga-moga awak dah bayar hutang. Kasih dia ke awak semakin bertambah. So, awak dah bayar kepada kasih ni. Sebanyak RM209. Tetapi, contohnya awak bayar pada kasih. Tetapi kasih ni tidaklah bank in lagi. Okey? Kasih belum bank in. Okey, kasih belum bank in. Okey? Yes. Sama ada dah terima atau belum terima ataupun belum bank in, sama je. Dia belum pergi ke bank lah. Belum pergi ke bank. Okey? Ni belum pergi bank. Dia dah terima cek je tapi dia belum masuk duit dalam, dia belum pergi ke bank untuk keluarkan duit. Duit awak dah keluar ni. So bila awak dah issue cek, so awak terus di mana awak terus menganggap bahawa duit dah keluar. Tetapi kasih ni belum apa? Belum keluarkan duit dalam bank. Sebab itu dia tak tunjukkan kat sini, tak ada kasih kan. Okey, faham Belum kasih belum bank. Kasih belum. Jadi awak belum. Seterusnya yang ini credit transfer Credit transfer ni maksudnya kita, apa maksud credit transfer ni? Pihak yang tak dikenal lah, senang lah. Yang tidak dikenali masukkan duit. Alih-alih dia masukkan duit RM93.
Contoh sekarang ni kan awak mana tahu bank duit orang masuk kan. Tiba-tiba contohnya macam awak masukkan duit kat saya tak tahu. Sehingga kan awak beritahu, kalau awak tak beritahu sampai sudah saya tak tahu. Dan dia ditunjukkan dalam apa? Bank statement. Kan? Bank akan rekod juga sebagai duit masuk. Dan awak akan terima, mana dapat sampai RM3 ni? Siapa orangnya? Yang ini maksudnya, ni duit apa? Ni duit masuk tidak dikenali, tidak diketahui. Siapa dia? Siapa orangnya? Okay. Sebab itu awak tak rekod sebagai duit masuk kat sini. Tak rekod pun. Sebab awak tak tahu. Nak rekod macam mana? Kan? Tak tahu. Bank statement pun belum jumpa lagi, belum terima lagi. So, awak tak tahu. Dan seterusnya, credit transfer. Kalau awak tahu pun, awak tahu lambat. Contohnya yang kat sini, Muhammad yang transfer. Mungkin dia terima nama lah. Kalau kadang tak terima nama. Biasa surau. Surau. Orang derma ikhlas contohnya. Contohnya awak ialah surau. Kan? Benari surau. Jadi orang derma tak tahu. Dia tak tulis nama pun. Dia tulis Abu Allah. Tapi kalau sekarang dia tulis nama, jadi awak tahu lah. Yang ni awak tahu Muhammad ya. And then, yang seterusnya bank charges. Yang ini sebenarnya awak tak rekod Awak tidak rekod. Peniaga tidak rekod lah. Yang saya lihat kat sini. Tak ada. Tak rekod maksudnya tak ada dalam apa? Dalam awak punya cash account ni. Tak ada. Okay. Contohnya bank charges. Awak tak tahu ada bank charge awak tak tahu. RM10 ke, RM20 ke. Biasa bank charges dia charge berdasarkan apa? Setiap tahun contohnya. Setiap tahun dia ada di charge buku cek atau ujian pemprosesan ataupun ATM Maps tu RM1 setiap hari keluar RM1 kan. Pun dia akan cantik. Semua yang duit disebabkan duit awak berkurang, dia akan record sebagai debit sini. Tapi awak tak record pun sebab awak tak tahu. Contoh bank charges dan sebagainya. Jadi ini yang menyebabkan adanya wujud perbezaan. Nanti saya katakan satu-satu lah. Ada dalam buku awak, dalam buku surat yang ni, dalam tabur buku surat ni sebab saya dah cantik-cantik kan. Dah naik ke atas, naik ke bawah gitu. So, awak cuba tengok buku surat. Ni. Reason for discrepancy Yang pertama ialah entries in the cash book, cash at bank account but not in the bank statement. Maksudnya dalam buku bank awak, buku ledger awak, dalam ledger awak, ledger ada account ni. Maksudnya check issued by this businessman have not been presented to the bank for payment. Maksudnya awak dah bayar kepada kasir tadi, tapi kasir belum lagi apa? Bank in lagi belum pergi ke bank untuk dapatkan duit. Yang seterusnya deposit not credited. Maksudnya awak dapat duit daripada sale, contohnya debit duit masuk, tetapi awak belum masukkan duit dalam account bank Dia hanya hadir dalam pejabat awal, belum masuk duit dalam bank. Yang seterusnya dalam bank statement ada, tapi dalam cash book tak ada. Ledger lah. Direct deposit tadi. Okey. Direct deposit tadi maksudnya deposit akan masuk. Sorry, sekejap Awak, sekejap entry in bank statement, sekejap. Tadi lah. Contohnya yang awak tak kenal, masuk duit. Menyumbang kat awak contohnya. Contohnya awak ada, tak maaf. Saya beri contoh yang berat-berat contohnya. Awak ada kesusahan, awak minta sumbangan. Ada orang sumbang, awak tak tahu siapa yang sumbang ni. Maksudnya orang masukkan. Jadi awak tak dapat nak record siapa-siapa berapa jumlah ni. Itulah direct deposit. Dalam bank ada duitnya, tapi awak record tak ada. Seterusnya direct payments.
Direct payment contohnya kita ada bank charges, interest on overdraft, credit card payment. Semua tu yang dikenakan oleh pihak bank. Tetapi awak tak tahu. Awak tak rekod. Ya. Dan satu lagi errors. Errors pun ada. Kesilapan. Kesilapan. Contohnya 234 jumlah dia. Jumlah 234. Tetapi awak rekod apa? 234. Hampir sama kan 243 kan 23. Ini dinamakan apa? Ini dinamakan kesilapan. Contohnya 243 dengan 234. Kalau kat bank 243 bank. Tetapi awak rekod, awak tulis 234. Kan ada beza tu. Berapa beza dia tu RM9 beza tu. Dia tak sama lah. So baki dalam awak punya cash book dengan baki dalam bank statement tak sama. Kita nak sama. Kenapa tak sama rekod dia? Padahal akaun yang sama Contohnya duit kau masuk rekod tapi bank lain pula. Disebabkan ni lah. Lagi satu errors in bank. Yang saya satu biasa bank sentiasa betul. Bank is always right. Ni. So tanamkan ni. Pertama, check received by the bank from an account holder were wrongly recorded in the account of a different account holder. Maksudnya nama awak contohnya Nur Insyirah. Ada Nur Insyirah. Awak Nur Insyirah binti apa Nur Insyirah binti apa? Nur Insyirah binti Ismail. Ada juga nama Nur Insyirah binti Ismail. Dia termasuk dalam awak punya. Orang lain tu, nama dia sama dengan awak. Bukan dekat Johor lah. Mungkin di Kedah tu. Nama Insyirah. Tapi masuk dalam akaun awak. Itu bank silap. Ada juga bank silap. Kadang berlaku juga bank silap. Tapi jarang sangat. Jarang berlaku lah. Biasanya orang yang silap. Saya pun pernah silap, minta maaf Saya pun pernah silap. Bagi kepada nombor akaun yang salah kan. Jalan tak pernah pula Tak silap kan, tak masuk. Tapi ada seorang tu cerita, orang tersalah masuk akaun kat dia. Ya, nombor akaun. Jadi orang tu minta saja. So dia kasih balik lah. Tapi kalau awak tak kasih balik duit tu pun tak salah Sebab dia dah bagi. Sebab tu scammer ni. Sebab tu kalau abang internet banking ni dia agak sukar sikit. Sebab apa? Bila internet banking ni agak sukar. Bila mana duit dah awak dah bayar pada orang tu. Orang tu tak boleh nak tuntut Orang tu tak boleh nak tuntut Contohnya awak ditipu. Saya bagi contoh awak sebab awak boleh nampak awak ditipu oleh scammer lah. Awak dah bayar duit RM100. Tiba-tiba barang tak sampai. So awak tak dapat duit baik awak tak boleh dapat duit. Dan tak ada hak pun melainkan dia yang bagi Kalau tak bagi tak boleh. Dia ada sikit ada tu. Lagi satu kalau polis dapat. Contohnya orang nipu awak dia dapat orang tu. Dan polis dapat duitnya. Dia serah pada polis. Polis tu tak serah dekat awak balik juga. Dia takkan serah. Duit yang ditipu RM100, dia takkan bagi. Polis takkan serah kat awak. Itu bukan saya cakap tau. Polis yang cakap tau. Tak tahu betul tidak. Dia takkan serah kat awak. Jadi bila scammer, awak kira awak kena ditipu, awak anggap sedekah. Ada yang sampai 1 juta pesara. Sian Ibarat macam contoh mak bapak kita lah. Kalau duit pesara tu, dia pindahkan duit tu pada scammer lah. Dia katakan duit tu scammer kata duit ni duit gubah haram lah. Lepas ni ada masalah. Dia dikatakan scammer tu dia berpura dia sebagai lembaga hasilan negeri kan. So pindah dulu sementara, dia kata nanti akan settle masalah tu lah. So dia pindah semua 1.8 juta. Sampai sudah duit dia tak ada, orang yang dah resap. Okay.
So nasihat lah kepada mak bapak lah. Biasanya mak bapak memang cakap anak dia dengar tu. Walaupun dia agak marah dengan awak. Tapi bila dia kena seorang-seorang dia fikir. Biasanya apa yang anak cakap ni rasa betul lah. Supaya untuk ikhlas lah. Jarang kawan-kawan kita biasanya tak nak cakap kawan sebab kita anggap kawan ni sebagai dengki ke kan. Tapi kadang-kadang kawan dah cakap awak tak nak dengar. Tapi kalau anak cakap biasanya dia akan dengar. Sebab biasanya anak memang ikhlas lah kepada mak bapak dia. Okay. Scammer ni hati-hati kan. Kalau boleh barang-barang yang dibeli tu jangan sampai orang ni lebih teruk kan. Kalau boleh Lazada. Bukan saya nak kongsi Lazada ke Shopee lah. Guna Lazada Shopee tu lah. Sebab dia ada kita boleh rujuk pada Lazada Shopee tu balik. Jadi barang tak terima. So sila blacklist nama-nama ni. Jadi orang ni tak boleh guna lagi kan. Okay, bank reconciliation statement. Yang ini agak susah sikit lah. Ini dalam awak punya adjusted cash book ni. Nanti awak akan lebih appreciate kalau ini. Tapi saya akan, ni nama-namanya transfer of credit dividend. Dividend maksudnya dividend yang awak tak tahu masuk. Interest of fixed deposit. Kadang-kadang awak dapat faedah lah. Interest. Bank akan beri interest kan. Pendapatan dia masuk awak tak tahu. Kadang-kadang awak tersalah tulis tadi understated debit, overstated credit, tersalah tulis lah. 124, awak tulis 241 Seterusnya dishonest check. Dishonest check maksudnya check yang salah lah. Contoh, bagus juga kata-kata check tadi tu Contoh dia bagi check, awak dapat check Tetapi, contohnya tadi nama Kasih memberi check kepada awak. Tetapi Kasih dia tipu je. Cek tu dia tipu lah. Dia tak ada cek pun. Dia pinjam cek dari siapa. Tu maksudnya awak dah katakan awak terima duit. Awak sebagai rekod. Tapi bila pergi bank tak boleh. Batal cek tu. Cek yang orang kata cek yang tak ada nilai lah. Dia mana-mana dia print mana-mana ambil cek kosong dia sign. Dia tipu sign tu. Tak boleh. So dishonest check Yang ni bank check charges standing in ni saya dah tegakkan lah. Standing order ni. Standing order ni maksudnya apa? Setiap bulan awak akan keluarkan duit awak. Setiap bulan lah macam kuih contohnya. Apa yang kuih kan? Bukan kuih So setiap bulan akaun awak akan berkurang 100 lebih, 120 lebih. Sebab awak dah buat arahan kepada pihak bank, sila tolak duit akaun saya untuk bayar kuih. Okay. RM100, RM100. Jadi, yang ini ialah duit awak akan berkurang. Tapi awak tak rekod pun. Terlupa dan sebagainya. Okay. Interest on overdraft. Apa maksud overdraft? Awak tulis sekejap. Overdraft ni maksudnya pinjaman. Pinjaman. Terlebih lah. Jadi ia dianggap sebagai apa? Ia dianggap sebagai pinjaman. So duit awak ada RM1,000. Duit awak ada RM1,000 Tetapi awak keluarkan berapa? RM1,500. Ni baki duit awak RM1,000. Tapi keluarkan RM1,500. Jadi over yang awak terkeluar apa? Lebih berapa? RM500 terlebih. Ini dinamakan apa? Overdraft. So ini dinamakan pinjaman. Pinjaman ini yang dikenakan interest Yang ni dikenakan interest. Allah Allah. Takut dengan interest. Dan di-charge kat awak Dan seterusnya pun sama juga. Yang ini correction of cash book errors. Yang ni pun sama correction of cash book. Awak tersilap dalam ni lah. Awak punya buku awak. Ledger awak. Tersalah tulis. Okay. Yang seterusnya ialah awak kena sediakan. Yang ni nanti awak akan faham. Lama-lama awak faham. Tapi saya tegangkan lah. Bank reconciliation.
bank statement Awak betulkan ada silap situ. Maksudnya duit awak dalam bank ni awak kena buat satu penyata yang dinamakan bank reconciliation statement. Jadi saya rasa saya tak sempat nak kehadiran awak. Awak tulis nama awak dalam WhatsApp group ya. Tolong nama penuh awak dalam WhatsApp group untuk pengesahan kehadiran. Lagi 20 minit saya cuba siapkan ni lah. Okey. So yang ini deposit check not credited maksudnya apa? Awak belum masukkan duit dalam tadilah dalam check dalam bank ya. Kesilapan bank statement pun ada juga. Kesilapan bank statement masuk salah account ya. Understated credit terlebih ataupun terkurang, overstated terlebih ataupun terkurang. Kadang-kadang pihak bank pun tersilap. Sama juga dia terlebih tolak mungkin kita suruh nama dia silap lah, pihak bank silap terlebih ataupun terkurang yang satu unpresented check. Saya kena bezakan unpresented check dengan unpresented check dengan not yet credited. Not yet credited maksud check ni yang awak terima check tadi, awak terima check, awak belum masuk dalam bank. Check ni awak masuk dalam bank tu, awak belum masukkan not yet credited. Satu lagi unpresented check. Jadi yang unpresented check maksudnya check yang diterima oleh pelang awak lain. So ni check awak bagi pada kasir belum pergi ke bank. Itu maksudnya unpresented check. So kalau bank statement kita akan bermulakan dengan credit balance as per bank statement. Okey, kalau kita tak nampak untuk hari ini kita akan mungkin awak tak apa clear, kita akan perkukuh lagi minggu lagi satu lah. Next class Ni contoh dia. Contoh dia awak gariskan mana yang paling cantik soalan ni. Mana yang sama. Okey. Mana yang sama awak gariskan. Okey. Contohnya 330 saya gariskan. So sekarang awak kena buat. So tengok mana yang sama. Jangan terpengaruh dengan buku saya tanda right tu. Mungkin saya tersilap ke. Jadi cuba awak gariskan mana yang sama lah. Boleh? Mungkin ada saya tertekan enter dan sebagainya. Awak cuba betulkan Awak sekarang awak buat. Saya rasa agaknya tak sempat nak siap ni. Tak apa, nanti saya akan beri latihan next class tu. Ya. 24781. Oh, saya betulkan ni sekejap. Ni yang masih saya betulkan ni.
Okey, bagus Ustaz. Kecilkan. Jadi besar. Okey, bagus ya awak tanya tu. Bagi saya masa sebab dia dah mula dengan kabut ni. Saya guna Excel lah ya. Saya akan guna Excel. Uh, 15 minit lagi. So, saya akan guna Excel lah supaya dia kejap kecil, kejap besar. Betul juga awak tanya, awak beritahu tu. Untuk saya perbetulkan. Okey. Jadi, awak tanda dulu. Salah tak apa ya. Salah tak apa. Okey. Memang agak tak sempat. Dan untuk soalan yang ni pun awak tanda jugalah. Untuk soalan apa ni? Semua awak tanda. Soalan 1, soalan 2 ni. Awak tanda yang right. Sorry, awak tanda awak yang sama awak pun gariskan. Yang tak sama awak highlightkan. Okey. Untuk soalan muka surat 136, 134, 135, 136 tu. Semua yang sama awak gariskan. Yang tak sama awak highlight. Boleh? Jadi awak rasanya memang tak sempat. Saya dah cuba yang terbaik lah. Tak sempat. Yang tak sempat lah. Betulan pula. So mungkin saya boleh ni lah. Mungkin soalan ni genuine kot. Okay. 5 minit ni saya rasa cuba yang ni dulu. Yang ni saya rasa tak ada silap sangat sebab dia nama tak panjang. Ni soalan nombor 1 boleh tak? Muka surat 130 apa ni? 130.
4. 134 awak dah buat 135 buku soalan nombor 2 tu. Soalan nombor 2, muka surat 135, soalan nombor 2. Awak cuba highlightkan yang dilema dan sebagainya. Awak tandakan. Rasanya soalan nombor 2 elok sikit lah ni. So awak gariskan. Sorry lah yang ni guna Excel dia tak berterabur sikit. Yang ini awak cuba gariskan. Sebenarnya tu betul, cuma dia terlepas lah ni saya akan betulkan So, ni lemak 180 ni 180 gariskan. Boleh? Yang ni 309 509. Dia hapus. Ambil 109. Boleh? Okey. Awak buat sekejap. Sambil-sambil tu saya rasa saya kena update attendance lah Sambil-sambil awak buat. Okey. So saya update attendance lah Sebenarnya update attendance yang paling bagus ialah ni lah. Panggil nama Sebab saya itu yang kalau tulis nama memanglah senang lah awak tulis nama dia ada lah tahu lah. Okey, Aiman Hakim. Okey, Durga Dewi. Okey, good. Muhammad Akmal Haziq. Okey, Muhammad Nur Aiman Haziq. Muhammad Rafi Udin. Okey, Nur Akila. Okey, Nur Insyira. Okey, Nurul Ain. Okey, Nurul Amira. Okey, Nur Saibah. Okey, Yusra. Yuven Raj. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jadi rasanya bab ni memang nampak mudah. Memang mudah pun. Cuma masa tak sempat. Masa memang tak sempat. Okey. Masa memang tak sempat, tak akui. Sekejap ada masa lagi kan. 2 minit. Masa tak sempat. Awak crosskan dan gariskan mana yang sama Mana yang tak sama, yang tak ada, awak highlightkan. Yang balance jangan dulu. Kalau boleh semua soalan tu awak buat. Mana-mana jumpa, buatlah. Buat. Nanti kita akan kelas akan datang. Bila awak dah tanda tu, senang je. Saya akan terus beri jawapan sahaja. At least awak dah faham lah kenapa highlight ni warna kuning ni. Kenapa tak sama pula? So awak boleh bayangkan yang orang kata saya dah ajar kenapa yang iaitu kenapa tak sama ni ialah apa? Kenapa tak sama ni mungkin ialah apa? Kenapa dia tak sama? Check awak belum masuk duit, belum bank in, lepas tu awak tak tahu bank duit masuk awak tak tahu ada orang masukkan duit, bank charge lepas tu kadang awak tersalah tulis, bank tersalah macam-macam kesilapan tu menyebabkan kita punya record dalam sepatutnya dia adalah sama. Sepatutnya dia adalah
sama. Dan kita kena buat nanti, kena buat bank reconciliation. Kita kena buat bank reconciliation. Macam ni kita kena buat bank reconciliation supaya bakinya nanti adalah sama 1470 dengan 1470. So baik juga lah nanti awak salin balik nota-nota yang saya silap tu. Awak salin balik. Mungkin ni semua saya kena betulkan Betul juga awak tanya tadi, dia dah mula pening kepala ni sebab dia guna words dia. Kalau Excel dia tetap tu. Okey, saya akan guna Excel balik saya akan betulkan balik yang ni. Bagus. Alright. Jadi awak kena yang ini dia akan awak punya tugas ni sebenarnya. Kena buat cash at bank adjusted dengan bank reconciliation. Yang ni dah 15 markah. Senang je kan. Soalan final ni macam ni lah. Soalan final ada yang saya beri ni. Soalan final yang saya rasa. Ini soalan final. Ini soalan final. Semua soalan final lah. Yang antara ni saya akan beri nanti. Ada satu soalan final yang terbaru. Yang lepas saya akan beri juga. Okay. So untuk yang hari ni, awak faham apa yang saya ajar tu, kenapa wujud perbezaan tu kenapa tak sama apa kita rekod dengan pihak-pihak rekod tak sama. Sebabkan tadilah macam-macam contoh lah, orang yang terima cek dari kita tak masukkan duit, okay, ataupun kita tak tahu duit masuk, duit keluar, dan kita tertinggal mungkin. Jadi semua itu akan berlaku wujudnya perbezaan di antara cash book yang kita rekod ni dengan bank statement yang bank rekod. Ada dua. Satu yang kita rekod dalam kita, satu lagi bank yang akan sediakan melalui bank statement. Saya jangkakan tadi yang habis. Ya Allah. Kalau kat kelas ni saya boleh habis tau. Sebab apa? Kalau online ni agak kata lambat sikit dia punya respon dia. Sebab tu nanti awak kena beritahu bila saya awak kata dah siap, awak tersedar. Jadi saya boleh terus. Jadi saya tak tunggu Saya bukan salahkan awak Jadi mungkin kita je budaya terlalu segan lah. Kadang-kadang pun susah. Terlalu. Bila katakan saya katakan awak tiru ke, awak dah kecil hati. Itu pun kalau saya gurau pun kadang-kadang awak anggap sebagai apa, besar sangat lah. Contohnya gurauan tu kan. Banyak yang saya gurau tu. Okay, jangan terlalu ambil hati, ambil take pot sangat. Tapi ada kalanya mungkin kena ni lah. Kena ambil pot jugalah. Yang saya katakan tadi, soalan test awak tu agak belum mencapai kefahaman 100%. Sebab ada salah kan. So saya anggapkan 100% betul lah. Sebab saya dah ajar all out. Jadi mungkin ada yang ambil indah tak indah. Jadi, tapi ada peluang lagi. Hari Sabtu ni insyaAllah kita doakan supaya adalah soalan yang awak buat. Dan awak siapkan. Itu saja. Ada pertanyaan tak? Awak dah cepat nak balik. Okay.